Dan dalam laporan sebelum ini, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mencabar proklamasi darurat yang dilaksanakan oleh kerajaan di mahkamah. Dan kenyataan itu sebenarnya menyusul selepas 3 hari Ahli Parlimen Paul Dickson itu mencadangkan semua Ahli Parlimen mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan baginda membatalkan proklamasi darurat dan menitahkan sidang Parlimen diadakan secepat mungkin. Menerusi Skype ketika ini, saya bersama dengan Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri, keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cadang semua ahli parlimen untuk hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan baginda membatalkan proklamasi darurat dan menitahkan sidang parlimen diadakan secepat mungkin. Bagaimana penerimaan Majlis Sepakatan Harapan berhubung desakan ini? Saya yakin dan percaya bahawa sumpah kami sebagai ahli parlimen itu jelas. Kita mempertahankan perlembagaan, mempertahankan kedudukan Raja-Raja Melayu dan segala apa yang termaktub di dalam perlembagaan adalah tugas kami untuk mempertahankannya. Hak kami untuk tidak bersetuju dengan proklamasi darurat itu masih dalam kerangka perlembagaan, di mana kita diizinkan untuk menyuarakan pandangan-pandangan kita sebagai wakil rakyat yang mewakili kumpulan legislatif yang kita berhak untuk memberikan pandangan kita. Saya rasa jangan kita terheret dengan isu kononnya berlakunya istilah derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya ingin mengajak rakyat untuk berfikir kepada gambaran yang lebih besar. Kalau kita mengambil contoh yang berlaku di England, yang seringkali kita rujuk kerana kita parlimen ala Westminster, isu Brexit sebagai contoh, ada pandangan yang meminta campur tangan Queen. Ya, ada ahli parlimen, parti-parti politik yang kadang-kadang mendesak Queen untuk memberikan pandangan. Maka Queen kadang-kadang memberikan pandangan sama ada bersetuju ataupun tidak bersetuju. Di England atau budaya Westminster ini, itu tidak dianggap menderhaka. Itu perkataan-perkataan menderhaka kepada Agong ini, itu era lama. Ya. Bukan kita mahu mengajak rakyat berarak di pintu istana. Yang kita mahu adalah persidangan parlimen diadakan untuk terus kita laksanakan proses check and balance. Kita tak mahu terperangkap dalam permainan politik satu dua orang yang bergayut di pagar istana itu. Maka apa yang diusahakan oleh Ketua Pembangkang Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kami sendiri adalah satu permintaan yang masih lagi kita bermain dalam kerangka perlembagaan. With a bit of constitution. Jadi tidak ada cacat celanya, dosanya kita untuk melakukan hal yang demikian. Maka kita akan terus mendesak perkara ini supaya persidangan parlimen dipanggil untuk kita terus menyuarakan isu rakyat, menyuarakan pandangan-pandangan kita yang konstruktif supaya rakyat dan negara akan dapat terus dipelihara dan kita bersama dalam memerangi COVID-19 kalau itu isunya. Jadi bukan darurat itu diadakan untuk menghadapi COVID-19. Itu hujah yang saya rasa perlu diperjelaskan kepada rakyat kenapa kami mahu sidang parlimen diadakan dan pengundusan surat itu kepada Yang di-Pertuan Agong adalah sesuatu yang bagi saya masih lagi dalam kerangka perlembagaan. Datuk Seri, berkaitan dengan jawatan kuasa khas bebas yang mempunyai penyertaan pihak kerajaan, pembangkang dan juga third party untuk memastikan darurat dan juga keadaan situasi semasa. Apa pendirian dan juga pandangan amanah berhubung perkara ini? Yang peliknya, bila proklamasi darurat itu dikeluarkan ataupun disiharkan, kita ada doktrin separation of powers. Ya, ada 3, iaitu legislatif, eksekutif dan juga kehakiman. Yang kita rasa yang dunia sangat pelik adalah parlimen digantung, eksekutif masih boleh meneruskan
kerja-kerja mereka, kabinet masih boleh bersidang, mahkamah-mahkamah kehakiman masih boleh meneruskan prosedur kehakiman. Jadi apa maknanya? Jadi itu yang kita rasakan suatu kebelikan yang berlaku di atas proklamasi darurat ini. Dan dengan sebab itulah kita sangat berhati-hati dalam menerima jabatan kuasa khas itu. Apa maknanya? Apa tujuannya? Apa rasionalnya? Sebab itu melalui Sekretariat Pakatan Harapan, kita telah meminta dahulu terms of reference. Kita nak tengok apa butirannya, apa keperluannya. Dan barulah nanti kita boleh memutuskan demi rakyat dan negara untuk kita menyertai ataupun tidak. Tapi berikan kami all the details. Berikan kami terma-terma rujukan itu supaya PH khususnya boleh berbincang dan kita akan menilai secara objektif. Sorry, ada pihak yang mendakwa pembangkang cuba mempolitikkan proklamasi darurat ini. Pandangan Timbalan Presiden Amanah sendiri berhubung perkara ini. Saya rasa orang politik ni, kita berpolitik. Kalau orang politik tak boleh bermain politik, nak main apa? Nak main wayung. Kita nak main congkak. Jadi saya rasa orang politik ini kita berpolitik. Ya. Kita harus melihat tentang isu-isu negara. Mereka mengatakan kita berpolitik. Adakah mereka tidak berpolitik? Meluluskan sebagai contoh projek-projek yang tidak relevan buat masa ini. Pembinaan 3 dewan dengan harga 35 juta sebagai contoh. Nak dibiarkan begitu? Nak suruh kami kata, oh jangan berpolitik. No, kita berpolitik untuk rakyat. Kita berpolitik untuk kita melakukan check and balance. Kita berpolitik, kita nak bercakap dalam parlimen, panggil sidang parlimen. Jadi saya rasa samalah dengan isu tadilah. Saya rasa kita itu isu yang telah jauh ke belakang. Kalau tak boleh jawab hujah, pergi kepada menderhaka pada Yang di-Pertuan Agong. Kalau nak tak boleh, apa yang dibuat darurat tak boleh sentuh, oh ini berpolitik. No, rakyat di sana, di luar sana masih jauh ketinggalan dari segi mendapat bantuan yang sepatutnya semasa COVID ini. Maka kita akan terus berpolitik dan untuk kita memastikan kerajaan yang tidak ada majoriti ini, biar dia mengaku kalah, menyerahkan kembali mandat itu kepada rakyat dan kita akan terus berpolitik untuk apa? Untuk kita menyatakan kepada dunia bahawa kita mampu untuk mengambil alih kerajaan yang lebih stabil demi masa depan negara dan rakyat, insya-Allah. Dan juga Datuk Seri, akhir sekali kita berdepan dengan dua situasi keadaan dan juga situasi pandemik COVID-19. Dalam masa yang sama adalah proklamasi darurat ini. Dalam pandangan dan juga menurut firasat Datuk Seri, apa antara perkara yang perlu didahulukan, direncanakan dengan lebih baik dalam melihat kepada keadaan dan juga situasi rakyat itu dapat diutamakan? Saya rasa prosedur SOP itu perlu diperbaiki. Kerajaan harus memanggil semua kepakaran di pihak kerajaan, di pihak swasta, di pihak NGO untuk tampil bersama. Bukan melaksanakan darurat. Darurat ini hanya untuk menyelamatkan kuasa mereka yang telah hampir runtuh. Itu isunya yang kami tidak boleh terima. Tetapi dalam kita mendepani COVID-19 ini, kepentingan rakyat. Contohnya apa? Semalam pengumuman permai. Moratorium tidak menjadi isu. Apa guna menjadi seorang Perdana Menteri? Kita tidak boleh membuat satu polisi yang jelas bagaimana kita boleh memberikan moratorium itu. Kenapa bulan Mac dulu, bila tampil di awal COVID, kita boleh melaksanakan polisi itu dengan betul. Tetapi sekarang ini tidak ada moratorium. Ini yang rakyat mahu. Ya, bagaimana kita harus memfokuskan bajet yang ada itu untuk kita memberikan pertolongan kepada golongan-golongan SME yang terjejas, makcik-makcik Kiah yang menjaga warung-warung nasi lemak setiap pagi, belia-belia yang semakin hilang pekerjaan, Hyundai dah lari pada negara kita, Toyota telah berpindah ke Indonesia, Honda sedang memberhentikan operasi. Belasan ribu pekerjaan hilang pada negara kita. Ini yang harus kita fokus dengan kita mengambil sesuatu usaha yang konstruktif
bagaimana kita ada satu action yang boleh kita lakukan dengan sistematik, bagaimana kita mensasarkan pada golongan target grup ini yang banyak terkesan daripada isu COVID ini. Bukannya mengisytiharkan darurat, hanya gantung parlimen dan akhirnya kita melihat tidak berlaku lagi apa yang dikatakan check and balance dan juga fokus kepada golongan-golongan yang saya sebutkan tadi. Baik. Terima kasih Datuk Seri Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Amanah.